Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Rakan-rakan sahabat-sahabat yang dikasihi, alhamdulillah kita dapat bersama kembali untuk malam ni. Rasa baru yang minggu lepas, hujan lebat, air penuh tangga. Kita berhenti minggu lepas muka surat awal, terakhir muka surat 17 atau 18. 17. 17 hukum wada'iyah, penetapan masuk dah. Tak masuk lagi. Jadi sambungan kita malam ni muka surat 17 pada tajuk hukum al-wada'iyah, hukum penetapan macam mana, bagaimana sesuatu perkara itu dibuat ketetapan, melihat kepada dia punya syaratnya, sebabnya dan juga illahnya. Mungkin dalam tajuk nota ni tidak diberi perincian lah, dia punya pembahagian tu. Dia hanya membahagikan kepada antara sahih dengan fasad, sahih maknanya yang betul ataupun yang selamat. Rasa baca dah yang pertama ni. Saya baca dah, kita masuk yang kedua lah. Rasa baca dah. Yang kedua muka surat 18, bahagian kedua yang fasid. Fasid dalam bahasa Arab maknanya yang sia-sia ataupun yang merugikan. Daripada kalimah fasada. Dari segi istilahnya ialah fasid. Fasid, fa alif sin dal, bukannya fasik. Fasik itu orang yang fasik, itu mana orang yang menderhakai perintah Allah ataupun keluar daripada ketaatan, itu fasik dengan qaf. Ni fasid, fa alif sin dal, fasik yang fasad ataupun yang khusran, yang rugi. Dari segi istilahnya ialah apa yang tidak diambil kira kesan-kesan perbuatannya, sama ada pada ibadat maupun akad. Dalam teks asalnya ma la tatarattab athar fi'lihi alaihi ibadatan kana am aqdan. Yang tidak diambil kira kesan perbuatan itu, sama ada tidak dikira tidak diambil kira maknanya ia boleh merosakkan sesuatu akad atau sesuatu ibadat, menyebabkan akad atau ibadat itu tidaklah ia dianggap sah. Ini hukum penetapan yang kedua dari sudut fasid rosak. Fasid dalam ibadat ialah apa yang perbuatannya tidak menjatuhkan bebanan dan tidak menjatuhkan tuntutan. Maksud jatuh ni tidak menggugurkan taklif itu. Contohnya seseorang yang solat sebelum waktunya. Zuhur pukul 1, dia solat 12.30. Lepas tu kata semai dah tu pukul apa? 12.30. Waktu zuhur belum lagi. Jadi adakah tuntutan untuk solat zuhur tu gugur? Jawapannya tidak, sebab solat di luar waktu dianggap fasid, dianggap ibadat yang rosak, yang dianggap ibadat yang tidak sahih, yang rosak.
Ataupun contoh yang lain, solat yang ditunaikan tanpa berwuduk, maka ia juga dianggap fasid, rosak dengan sebab tidak memenuhi syarat untuk sahnya solat. Tapi bukan bermakna perbuatan itu sudah dikira gugur taklif daripada orang berkenaan. Taklif itu tetap ada sebab ibadat itu tidak dianggap sah. Tapi ada juga setengah perkara yang ia tidak dikira fasik, rosak dan tidak pula menggugurkan taklif. Contoh dalam ibadat haji, seorang kanak-kanak yang ikut ibu bapa dia ke Mekah untuk menunaikan haji, kalau mungkin bagi ibu bapa yang banyak harta, dia bawa anak dia masih kecil pergi ke Mekah untuk menunaikan haji. Haji yang ditunaikan oleh kanak-kanak tidaklah menggugurkan taklif setelah dia balik. Dia tak boleh buat alasan dulu masa kecil dia gidah Mekah buat haji dah, maka dia kata tak wajib lagi haji. Itu pahala dia dapat, pahala ibu bapa dapat, tetapi taklif itu tidak gugur. Tetapi ibadat tidak dianggap fasid, ibadat itu dianggap sahihah, bukan ibadat yang fasidah. Dengan ibadat yang makbulah, diterima, cuma tidak menggugurkan taklif. Sebab asal taklif bagi ibadat haji bagi yang balik. Jadi kalau dia melakukannya macam kanak-kanak lah, macam anak kita umur 7 tahun 8 tahun belum balik, kalau solat dia tu berwuduk cukup syarat lah, menghadap kiblat, menutup aurat, ibadat itu dianggap sah. Bukan menjadi syarat sahnya ibadat tu, tunggu dia balik dulu. Balik tu mana hukum wajib, bukan hukum sah. Sah ni hukum yang lain, hukum wajib. Kalau kita ngaji fiqh, terkadang kita keliru mana hukum syarat sah dengan syarat wajib. Kadang banyak, tapi kalau kita faham dengan baik mungkin tak tukar lah. Tapi kalau tukar tu jadi baik. Yang kedua, fasad. Contoh fasid dalam akad ialah apa yang tidak diambil kira kesan-kesan ke atasnya, seperti jual beli benda yang tidak diketahui, kabai'il majhul, jual benda yang tak diketahui. Sebab syarat dalam jual beli sesuatu apa dia, barangan yang dijual beli itu adalah sesuatu yang ada depan. Apa tu maknanya? Yang boleh diambil bil qabdi, boleh diambil. Kalau melibatkan jual beli secara baik salam, jualan bertempah, dia ada syarat-syarat dia pula, dengan akad yang telah dipersetujui antara penjual dengan pembeli. Tapi kalau jual beli, okey, pembeli pergi, penjual kata ada nak, tapi barang duduk rumah lagi. Pembeli berkata tak apalah, hamba belilah, beli bayar dah siap, barang tak ada lagi. Maka sebenarnya jual beli itu tidak dianggap sah, sebab mungkin berlaku gharar. Ada unsur gharar, maknanya pembeli mendapat barang tidak sebagaimana yang dia kehendaki. Sebab dia beli satu benda dia tak boleh kelih depan dia. Jadi sepatutnya dia jual beli, dia kena tengok benda tu. Jadi kalau nak beli juga, tunggu barang tu sampai kedai, barulah dia melaksanakan akad jual beli. Mungkin penjual ni dia helah, dia kata kalau nak kena beli dululah, nanti orang lain mari boleh ke orang lain. Tapi kalau pembeli tu bijak, dia kata tak apa, hamba cuk dulu. Hamba cuk nak beli, siapa bagi depan kedai ni, hamba beli lah. Tapi dia kata tak boleh, kena akad jual beli dulu. Tapi kalau melibatkan jual beli bertempah, itu melibatkan satu hukum yang lain lah. Tapi ini bukan masalah baik salam, ini melibatkan masalah beli secara naqdan ataupun secara tunai. Jadi kalau beli satu benda yang tidak ada dalam majlis akad jual beli, maka dianggap akad itu adalah fasid, rosak. Semua perkara yang fasid ataupun rosak, sama ada dalam urusan ibadah ataupun akad. Akad ni melibatkan soal muamalah. Dalam akad jual beli, dan mungkin juga termasuk dalam akad yang melibatkan hutang piutang, dan juga termasuk dalam bab akad nikah kahwin, apa saja akad. Sebab apabila berlaku akad, bermakna berlaku ahdun, janji.
Jamak pada akad adalah uqud. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat pertama surah Al-Ma'idah, ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Aufu bil uqud. Ayat pertama dalam surah Al-Ma'idah, wahai orang yang beriman, hendaklah kamu memenuhi segala akad-akad. Akad yang sah maka perlu dipenuhi, sebab akad ini merujuk pada suatu bentuk mitsaq ataupun ahdun, janji. Baik. Maupun syarak, sama ada ibadah akad maupun syarak adalah diharamkan kerana perkara fasid merupakan perbuatan melampaui had yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dikira mempermainkan ayat-ayatnya. Di samping Nabi SAW telah melarang orang yang membuat syarat-syarat yang tidak terdapat dalam kitab Allah. Mungkin ada setengah orang dia meletakkan syarat-syarat yang asalnya tidak wujud syarat itu, menyebabkan timbulnya kesusahan bagi pihak yang satu lagi. Meletakkan syarat itu dan ini, banyak dengan syarat. Kalau syarat itu asalnya tidak dalam kitab Allah, walau sebanyak mana syarat itu, kullu syartin laisa fi kitabillah fahuwa batilun. Setiap syarat yang asalnya tidak ada dalam kitab Allah, maka dia dianggap batil. Dan kalau dibuat syarat itu, tidaklah bermakna syarat itu menyebabkan sesuatu akad itu dianggap sah. Kita kata dalam bab perkahwinan, adakah disyaratkan perkahwinan itu kalau pihak pengantin perempuan mensyaratkan pengantin lelaki kena bawa 7 bekah, 10 bekah hantaran. Hantaran itu suatu yang tidak berkait dengan soal sah atau tidak nikah. Nikah apa dia? Akad nikah kahwin. Yang sah hanya adalah apabila ada mahar, mas kahwin, kemudian adanya wali mengikut qaul jumhur, kemudian bagi pihak lelaki ada saksi. Cukup dah. Hantaran apa tu tidak syarat. Tiba-tiba pengantin perempuan meletakkan syarat nak nikah boleh, dia kata, tapi kena bawa 7 hantaran, 7 bekah. Maka syarat itu tidaklah menjadi kemestian untuk dipenuhi. Jadi tidaklah syarat itu perlu dipenuhi untuk melayakkan sahnya nikah kahwin. Kalau pengantin lah kata boleh, hamba bawa 2 bekah sudah, maka nikah kahwin tetap sah, sebab syarat itu asalnya tidak ada dalam hukum syarak, itu hukum adat. Tu kata kita banyak jadi bonok tu sebab kita campur hukum syarak dengan hukum adat. Kadang-kadang kita membesarkan adat lebih daripada hukum syarak, sehingga agama yang asalnya mudah bertukar menjadi payah. Sebab siapa yang memayahkan? Kita sendiri. Walan yushaddad dina ahadun illa ghalabahu. Dalam hadis sahih Bukhari, inna dina yusrun, agama itu bersifat mudah, dan tidaklah seseorang itu menyukarkan diri dalam urusan agama kecuali kesukaran itu akan menimpa atas dia sendiri. Allah Ta'ala utuskan Nabi untuk bawa agama ni dengan cara bersifat mudah, dan Nabi pun hantar sahabat untuk berdakwah menggunakan manhaj yang bersifat muyassar, memudahkan. Innama bu'istum muyassirin walam tub'atsu mu'assirin. Kamu diutuskan sebagai pendakwah untuk memudahkan urusan agama, bukan untuk menyusah-nyusahkan. Jadi bila kita bubuh syarat asal tak ada, syarat itu tidaklah semestinya dijadikan syarat untuk sahnya sesuatu perkara seperti akad, termasuk dalam akad akad nikah kahwin. Baik. Fasid ataupun batil membawa maksud yang serupa kecuali dalam dua keadaan. Dari segi penggunaan bahasa Arab, antara fasid dengan batil, antara fasad dengan batal, maksudnya sama. Pengecualian dalam dua keadaan. Pertama dalam ihram. Maksud ihram dalam ihram menunaikan haji dan umrah, di mana ulama mengatakan bahawa perkataan fasid ialah perbuatan seorang muhrim. Muhrim ni orang yang berada dalam keadaan ihram haji, di mana dia melakukan persetubuhan dengan isterinya itu kalau dia pergi bersama sebelum tahallul yang pertama. Jadi dikira rosak yang menyebabkan beratlah, sebab dia melanggar mahzurat dan dia perlu bayar dam lah, bayar dam.
Tapi termasuk dalam dam ni banyak pula kalau ngaji haji ni, ngaji ibadat haji ni. Ada dam dipanggil dam takhir, ada dam tertib, dia kena ikut turutan, ada hak boleh pilih. Manakala batil ialah perbuatan yang lebih berat lagi, iaitu seseorang yang murtad daripada Islam. Kalau murtad maknanya ibadat haji itu rosak 100%. Kalau seandainya berlaku kemurtadan dalam tempoh haji itu, ataupun ibadat-ibadat yang lain. Yang kedua, digunakan dua kalimah ini antara batil dan fasik dalam persoalan nikah kahwin, di mana mereka mengatakan bahawa fasid ialah perbuatan yang diperselisihkan ulama terhadap kefasadannya, kerosakannya. Contohnya nikah tanpa wali. Ini ulama khilaf. Jumhur ulama mengatakan tidak sah berdasarkan hadis la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak dikira sah nikah kecuali adanya wali dan juga dua saksi yang adil. Cuma dalam mazhab Abu Hanifah mengatakan seorang wanita yang tak ada wali boleh nikah. Boleh jadi hadis ni tak sapa kepada dia, boleh jadilah, boleh jadi kemungkinan. Tapi jumhur mengatakan tidak sah nikah. Jadi kalau ada perbezaan pendapat, maka nikah tanpa wali dianggap fasid. Manakala batil ialah perbuatan yang disepakati ulama atas kebatilannya, seperti menikahi wanita yang masih dalam tempoh iddahnya. Ini tidak ada khilaf. Tidak ada khilaf. Dalam kuliah tafsir tadi pun kita baca surah At-Talaq tadi pun duk bincang masalah iddah. Kalau seorang wanita yang telah ditalakkan oleh suaminya, dia belum habis lagi iddah, tiba-tiba dia kahwin dengan orang lain, maka nikah itu adalah tak jadilah, dikira tidak dikira akad nikah. Sebab syarat seseorang wanita yang berkahwin dah sah ialah seorang yang disebut muhsanat. Wal muhsanatu minan nisa, wanita-wanita yang tidak menjadi milik mana-mana lelaki. Sedangkan wanita yang dalam iddah masih milik suaminya, sebab suaminya ada hak untuk rujuk. Ada hak untuk rujuk, kecuali telah berakhir iddah, dan wanita pun tahu bahawa dia tidak dirujuk oleh suaminya dalam tempoh iddah, maka dia boleh menikah yang lain. Tapi kalau iddah tak habis, tiba-tiba dia nikah, maka nikah itu dianggap nikahun batilun, pernikahan yang batal. Sebab tu banyak kau kena semak ya. Ada tunai tu boleh. Tunai. Nak nikah tak boleh tak? Tunai. Cium awal. Kalau ada tapi suami dia meninggal lah, bukan suami dia cerai lah. Mana nak tanda dululah, nak cek dulu, takut boleh kok orang lain. Berebut. Dia kena guna bahasa kiasat tu. Kalau nak tunai tu nampak sarah sangat. Tapi dari segi kalau si isteri yang kematian suami, dia punya sebab iddah dia lama, itu 4 bulan 10 hari. Ya tarabbasna bi anfusihinna 4 ashhurin wa 10. Tapi dalam tempoh tu kalau ada keinginan bagi pihak lelaki, tidak menjadi kesalahan, boleh. Pasal wala junaha alaikum fima arradtum bihi min khitbatin nisa'i aw aknantum fi anfusikum. Tidak menjadi kesalahan kepada kamu untuk kamu mengemukakan keinginan nak kepada seorang wanita. Ni dalam kes sama ada wanita yang sama ada belum dikahwini, ataupun lebih lagi yang telah menjadi thaib, menjadi janda, ataupun mahu khitbah ni mahu meminang dia, ataupun apa-apa yang kamu sembunyikan dalam diri kamu, rasa keinginan nak tadi, ada suami dia mati dah, maka wala junaha alaikum, tidak menjadi kesalahan. Tak seperti tadilah menggunakan bahasa dalam bentuk bahasa kiasan. Dia kata kalau ada jodoh kita agak ambon nak lah lepas-lepas ni, itu
Kalau hak tu setuju, cuma tunggu masa lah. Itu pun tertakluk kepada pihak isteri yang bawa kematian suami. Kalau dia setuju, dia nak, tak apalah, sebab pilihan di tangan dia. Maka dia lebih berhak untuk menentukan siapa jodoh dia selepas tu. Sebab perkara ni, kalau seorang lelaki yang ada keinginan kepada seorang janda yang bawa kematian suami, Allah Ta'ala mengetahui dia punya hasrat lelaki itu. Alimallahu annakum satadhkurunahunna. Allah Ta'ala tahu bahawa kamu akan mengingatinya. Dia sebut-sebut nama dia. Tapi walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa. Janganlah kamu buat perjanjian secara sulit. Mungkin atas surat apa secara sulit, kecuali dalam bentuk kata-kata nasihat yang baik. Mana tidak dalam bentuk yang boleh menimbulkan keinginan nafsu, padahal si wanita itu masih dalam tempoh iddah yang baru kematian suami. Tapi mungkin cara lain lah, rasa tidak cara tunai lah. Mungkin cara lain, sebab tunai tu nampak lebih formal, nampak lebih rasmi, nampak lebih sungguh. Mungkin sindir dalam bahasa dipanggil bahasa kinayah. Kinayah. Baik, itu tajuk minggu lepas tu kita perhabiskan minggu lepas. Jadi untuk malam ni kita sama seterusnya muka surat 20. Di bawah tajuk al-ilmu. Apa itu ilmu? Ilmu pengetahuan. Kita melihat kepada definisi dia bagi. Sebenarnya kita asal apa kecil ni ya notanya asalnya. Kecilnya nota al-usul min ilmi al-usul. Budanya kecil sangat je. Kebetulan sipir lagi ada rumah ni. Apa itu yang dikatakan al-ilmu? Ilmu adalah idrakus syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Pengetahuan tentang sesuatu perkara dalam bentuk yang sebenar dan pasti. Itu dia punya terjemah dia, atau kita boleh terjemah idrakus syai', maknanya boleh mencapai sesuatu, kita mengetahui sesuatu dengan pencapaian yang jazim, yang mesti. Dalam agama sesuatu tidak dianggap ilmu kalau cara dicapainya tidak mengikut kaedah ilmu yang betul. Kalau ilmu syarak mestilah ilmu wahyu, sama ada daripada Quran, hadis-hadis yang sahih. Tapi kalau ilmu yang muktasabah, ilmu yang muktasab, diusahakan, hasil daripada tajribah, pengalaman, macam mana nak buat baju pattern ni, maka ilmu tu mari daripada pengalaman, hasil daripada istilah tersebut R&D, research and development. Dia buat kaji selidik, kemudian dia membuat pembangunan terhadap kajian itu, maka dapatlah satu ilmu. Macam mana nak cipta, nak reka benda tu. Mungkin kamera video, mungkin mikrofon ni, orang yang mula-mula create benda ni mengambil masa dari segi tajribah, nak boleh ilmu ni dah berapa kali percubaan dia buat, ada eksperimen, tak jadi buat lagi, tak jadi buat lagi. Baik, contohnya ialah pengetahuan bahawa sesuatu benda yang menyeluruh adalah lebih besar daripada satu bahagiannya. Bahawa kita mengetahui yang annal kulla akbar minal juz'i, benda yang keseluruhan adalah lebih besar. Itu kita tahu berdasarkan ilmu akal. Apabila akal sebut rumah tu lebih besar daripada rumah ni, mana kita lah besar dari segi bentuknya, dari segi saiznya. Contoh lain ialah pengetahuan bahawa, contoh yang lain, kita mengetahui bahawa niat adalah syarat sah bagi sesuatu amalan. Bahawa kita tahu dan kita sedar bahawasanya niat itu, niat kita punya qasad dan keinginan hala tuju kita untuk kita buat sesuatu menjadi syarat kepada sah.
yakni sesuatu ibadat kalau tidak diniatkan kerana Allah, maka tidaklah ia dianggap niat yang diterima. Bukan suatu niat yang makbulah, mesti niat kerana Allah. Kalau niat kerana yang lain, maka ditolak. Yang dikatakan ikhlas, mana niat itu mestilah kerana Allah, dan niat itu menjadi syarat kepada sah ibadat, itu mestilah lillahi ta'ala. Baik. Penjelasan untuk definisi ini berdasarkan kepada takrif pengetahuan tentang sesuatu, iaitu al-ilmu bisyai', mengetahui sesuatu, maka terkeluar daripada takrif ini apa yang tidak diketahui secara menyeluruh. Apa yang tidak diketahui secara menyeluruh, ataupun disebut al-jahlul basit, kejahilan yang mudah atau sikit-sikit tak tahu. Contohnya ialah apabila seseorang itu ditanya tentang waktu berlakunya peperangan Badar, lalu dia menjawab, la adri, saya tak tahu. Dia tak tahu bila berlaku peperangan Badar bukan bermakna dia tak tahu benda-benda lain dalam hukum agama. Dia cuma tak tahu bahagian hak tu saja dah. Hak lain dia tak tahu. Maka dia dianggap tidak mengetahui secara keseluruhan. Dia tidak hanya mengetahui sebahagian, bukan bermakna dia tidak mengetahui bahagian yang lain. Kemudian ta'rif ala ma huwa alaihi, ta'rif iaitu dalam bentuknya yang sebenar, maka terkeluarlah ilmu pengetahuan tentang sesuatu perkara dalam bentuk yang tidak sebenar, yang tidak tepat. Ia dinamakan dalam bentuk al-jahlul murakkab. Tadi hak tak tahu tu tak tahu sikit je, hak ni tak tahu yang bertindih-tindih, memang tak tahu apa satu. Orang kata jahil murakkab ni jahil yang berlapis-lapis. Tak tahu dah, hati tak tahu, bukan tak tahu semua, tak tahu bahagi hak tak tahu je, hak lain dia tahu. Dia tahu bahagi hak juzuk tertentu. Hak ni memang tak tahu sungguh. Contoh yang diberikan juga berhubung dengan peperangan Badar. Apabila seseorang ditanya, apabila misal an yus'al mata kanat ghazwatu Badr, bilakah berlakunya peperangan Badar, maka dia kata pada tahun ketiga hijrah. Itu bagian tahulah. Jadi kalau hak tak tahu tu, dia akan kata gapo dia peperangan Badar. Pula peperangan Badar pun tak tahu, bila berlaku pun tak tahu. Baik, berdasarkan kepada kata-kata yang jazim, tahu tu tahu dengan pasti, tidak boleh tahu dengan dhan. Apabila disebut kalimah jazim, jaziman pasti di sini ataupun dengan sungguh-sungguh, maka sesuatu yang mari dengan dhan, sangkaan, boleh jadi dia suatu ilmu yang boleh diterima, boleh jadi suatu ilmu yang tak boleh diterima. Ini penting kita faham takrif ni, sebab kalau kita belajar berhubung dengan Quran sebagai sumber utama dalam hukum, Quran memberikan al-ilmul yaqini, ilmu yang meyakinkan. Sebab Quran sampaikan kepada kita secara mutawatir. Tetapi adapun hadis-hadis Nabi, sebahagiannya ada juga hadis yang tidak mutawatir, hadis yang ahad. Dan hadis yang ahad tu boleh jadi dia sahih kalau cukup syarat-syaratnya, boleh jadi dia tu hasan kalau perawi itu ada yang kurang hafalannya, atau boleh jadi hadis yang dhaif, yang lemah apabila tidak cukup syarat sahih dan hasan. Jadi hadis yang tidak memenuhi syarat sahih, maka dia tidak membawa kepada al-ilmul yaqini, tapi lebih kepada al-ilmu yang adh-dhanni. Boleh jadi ya, boleh jadi tidak. Sebab tu ada perbahasa di kalangan ulama berhubung dengan berhujah dengan hadis ahad. Dalam kitab Syarah Akidah Tahawiyah, di mana Imam Tahawi ni mazhab Hanafi, dan mazhab Hanafi dalam bab akidah tak boleh berhujah dengan hadis ahad, sebab alasannya tidak membawa kepada ilmu yang yakini, yang pasti. Itu hujah dia. Tapi di sisi jumhur, dalam bab akidah, walaupun hadis tu hadis ahad, kalau dia berada dalam kedudukan yang sahih, masih
dan memang boleh dipegang sebagai hujah dalam urusan akidah. Ini cuma dalam perbahasa usul ni untuk kita faham definisi yang jazim, yang pasti. Sebab tu kalau sesuatu ilmu tu orang tu dakwa, kata ambil mana ilmu ni? Ada Tok Guru tu hajar, dia kata. Tok Guru tu ambil mana? Tahu dia royak dia jumpa dalam mimpi. Sudah. Ilmu tu diambil oleh Tok Guru tu dalam mimpi, dia ajar kepada anak murid dia. Maka kita kata ilmu yang diambil dalam mimpi bukan suatu ilmu yang dicapai dengan idrakan jaziman, dengan cara pengambilan yang secara pasti, yang sungguh-sungguh. Dia mesti ikut saluran yang betul. Apabila wujud kemungkinan terhadap kebenaran sesuatu perkara, kemungkinan ni kita kata ya, boleh jadi tidak, atas dua ihtimal, boleh jadi ya, boleh jadi tidak. Maka ia tidak dinamakan ilmu. Sebab tu ilmu yang sebenarnya adalah penguasaan terhadap nombor satu, kitab Allah. Itu kena faham. Sebab tu kalau kita belajar, seseorang kita nampak orang tu alim, boleh tahu hukum gini, dia benar-benar dianggap berilmu apabila dia tahu hujah ataupun dalil kepada ilmu dia tadi. Kalau dia hanya menyatakan hukum tanpa ada hujah, dia tidak berada dalam kategori ilmu yang sebenar. Itu kita kena faham. Ilmu yang sebenar apabila seseorang yang berilmu tahu rujukan dalil. Buktinya ialah apabila Ubay bin Ka'ab ditanya oleh Nabi SAW, Nabi tanya Ubay, ayyatu ayah a'zamun fil Quran, lebih kurang gitulah. Apakah ayat yang dikira paling besar dalam Quran? Ayat yang paling besar dalam Quran ialah ayat kursi. Kalau ditanya surah apa yang paling besar dalam Quran? Besar bukan besar dari sisi air itu, tidak, right? Surah yang paling besar surah Fatihah. Kok mudah sekali. Kok mudah sekali tak boleh jawab. Tak payah mikir banyak. Surah paling besar surah Fatihah. Tapi kalau ayat yang paling besar dari segi fadilah apa? Ayat kursi. Jadi bila Ubay bin Ka'ab menjawab ayat al-kursi, lalu Nabi kata liyahnikal ilm, baguslah ilmu yang kamu miliki. Tahu bahawa ayat paling besar Al-Quran, ayat kursi, dianggap suatu ilmu. Tak nanti kau kena tahu hukum kau fiqh siapa jadi faqih, tak semestinya. Mana tahu waktu tu dia anggap ilmu. Mana apabila seseorang tahu tentang apa berkaitan dengan Quran, ia dianggap sudah memiliki ilmu. Cuma bezanya sikit banyak lah. Mungkin orang lain lebih banyak, mungkin orang sikit lah, gitu lah. Kemungkinan yang mirip kepada pendapat yang lebih kuat, maka ia dinamakan dhan. Al-dhan, suatu keadaan di mana ianya lebih kuat kepada betul. Dalam Quran biasanya kalimah dhan membawa kepada maksud yakin. Kalau dalam ayat ijtanibu kathiran minadh-dhann, hendaklah kamu menjauhi sebahagian besar daripada sangkaan, kerana inna ba'dadh-dhanni ithmun, kerana setengah daripada sangkaan membawa kepada dosa. Itu maksud sangkaan yang tidak ada qarinah, yang tidak ada bukti. Limujarrad adh-dhann, semata-mata sangkaan, tak ada bukti. Tapi dalam setengah ayat Allah Ta'ala menggunakan kalimah dhan dengan maksud kepada yakin. Contohnya dalam bab solat, solat itu adalah satu perkara yang wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladhina yadhunnuna annahum mulaku rabbihim. Solat ini sesuatu yang dianggap berat dan payah kecuali bagi orang yang khusyuk. Siapakah orang yang khusyuk? Itu alladzina yadhunnu, orang-orang yang menyangka. Maksud menyangka di sini yang yakin bahawa mereka akan bertemu dengan Allah. Kalimah lain yang hampir sama dengan dhan seperti kalimah syak, kalimah raib, kalimah za'ama. Za'ama alladzina kafaru allan yub'atsu, orang-orang kafir menyangka bahawa mereka tidak akan dibangkitkan. Itu sangkaan yang tidak berdasarkan kepada ilmu dan lebih membawa kepada sangkaan yang salah, bukan sangkaan yang betul. Tapi dhan ni lebih kepada berat betul. Dhan ni lebih kepada betul.
ataupun syak. Kalimah syak dia lebih berat kepada tidak betul. Dzalikal kitabu la raiba fih. Al-Quran itulah dia kitab yang tidak ada keraguan. La raiba bermakna la syakka fihi. Dia tak boleh mari dengan kalimah la dhanna fi, tak boleh. Sebab tu dhan, sangkaan dia bila berat kepada betul, dia mari dengan dhan. Dalam kisah hadisul ifki yang berlaku kepada Aisyah radhiyallahu anha. Hadisul ifki ni satu kisah yang masyhur selepas berlaku Ghuzwah Bani Mustalik. Panjanglah ceritanya. Aisyah radhiyallahu anha difitnah oleh orang-orang munafik, kononnya berbuat perkara yang tidak baik dengan Safwan bin Mu'attal As-Sulami. Kisah tu boleh rujuk dalam tafsir ayat surah An-Nur, di mana Allah Ta'ala berfirman, إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. Tak ayat sebelumnya. Laula idh sami'tumuhu dhanna al-mu'minuna wal-mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadza ifkum mubin. Itu boleh rujuk dalam surah An-Nur muka surat yang kedua. Mengapakah tidak orang-orang beriman menaruh dhan, iaitu sangkaan khairan yang berbentuk baik, sama ada mukminin atau mukminat, iaitu menaruh sangkaan yang lebih baik kepada Aisyah radhiyallahu anha. Lalu mereka berkata, sebenarnya tuduhan ini adalah suatu ifkun mubin, suatu pembohongan yang jelas. Jadi tidak munasabah untuk menaruh satu sangkaan yang tidak baik kepada salah seorang isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dhan. Kemungkinan yang mirip kepada pendapat yang lemah, maka disebut dengan waham. Al-wahmu. Al-wahmu menimbulkan waham ni, menimbulkan rasa kesamaran. Ya Allah kada. Bila disebut ya Allah tu kita masih ragu-ragu. Biasanya kalimah waham ni banyak digunakan dalam ilmu hadis. Ilmu hadis bila mari satu riwayat yang dilihat tanaqud, bercanggah riwayat lain, yang kedua-dua hadis itu sama-sama sahih, maka timbul waham. Timbul kesamaran, maka perlu dilihat hadis yang sahih ini dalam situasi yang mana, hak ni dalam situasi yang mana. Ataupun seorang perawi yang lebih masyhur, tetapi perawi lain tidak masyhur, maka timbul waham. Dalam satu kes di mana ulama berbeza pendapat ketika Nabi berkahwin dengan dengan Maimunah, adakah dalam keadaan berihram ataupun tidak? Ibnu Abbas mengatakan Nabi keadaan berihram. Ibnu Abbas memang seorang yang masyhur lah, seorang sahabat yang terkenal, tetapi periwayatan dia tidak kuat di situ, sebab semasa Nabi berkahwin dengan Maimunah radhiyallahu anha, Ibnu Abbas tak ada di situ. Tiba-tiba ada seorang lelaki lain, Abu Rafi', mengatakan aku ada bersama dan Nabi berkahwin ketika dia berada di luar ihram. Jadi di sisi ulama hadis dia kata waham. Itu berlaku waham. Jadi nak pakai riwayat Ibnu Abbas atau Abu Rafi', dari segi kemasyhuran Ibnu Abbas lebih famous lah, lebih sahih. Tapi dari segi keabsahan, kesahihan, riwayat Abu Rafi' lebih sahih. Sebab tu ulama lebih teliti. Dia tidak hanya lihat kepada individu, tapi tengok kepada sudut yang lain. Dia lebih cumak lagi. Jadi bila berlaku begini, dia panggil adanya waham, adanya kesamaran yang perlu kepada semakan. Jadi kalau kita tak tahu, kita nak hukum secara mudah, demo nak takwil ulama ayat, demo setara mana? Kita akui betul lah itu, tapi kita bukan nak menghukum pendapat, tapi nak menilai satu dengan yang lain. Kita cuba membuat, dipanggil buat semakan ataupun membaca kajian-kajian yang telah disemak oleh ulama muhakkik. Muhakkik ni ulama yang buat tahqiq balik. Ulama-ulama terkemudian, kurun ke-8, kurun banyak ulama muhakkik yang masyhurnya seperti Al-Imam Ibn Al-Qayyim yang dikenali sebagai muhakkik pada kurun ke-8, ataupun Imam Syaukani juga disebut sebagai muhakkik. Bila muhakkik ni mana dia tidak pegang atas satu pendapat, tapi dia tahqiq balik pandangan ulama terdahulu dengan ilmu yang dimiliki olehnya, supaya terbuang segala waham tadi.
rasa kesamaran hak mana nak ikut. Tapi boleh jadi ijtihad dia tu ada kadang-kadang ada benar, tapi ada kala tu tersilap sebagai seorang manusia. Baik. Itu waham. Manakala kemungkinan yang seimbang antara dua pendapat, maka disebut syak. Syak. Seimbang ni maknanya 50-50. Rasa hak ni pun betul juga, hak ni betul juga, kita merasa syak. Kalau syak dalam masalah hukum fiqh itu harus boleh. Tapi syak dalam masalah akidah itu tak boleh lah. Tak boleh. Afillahi syakkun. Allah Ta'ala bertanya, adakah kamu syak pada Allah? Padahal dialah fatiris samawati wal ard. Tapi syak dalam masalah hukum, contohnya adalah hadis Nabi SAW bersabda, idza syakka ahadukum fi salatihi, bila seseorang merasa syak dalam salatnya sehingga lam yadri ataupun la yadri, dia tak tahu kam salla, berapa rakaat dia semai, thalathan aw arba'an, 4 ke 3, ada mai syak. Tengok semai dia waswah, ya aku semai 3 ke 4 ni, 3 ke 4. Maka Nabi kata falyatrah syakka, hendaklah dia buai jauh-jauh rasa syak tadi, wal yabni ala mastaiqana, hendaklah dia bina di atas rasa yakinnya. Kalau dia yakin dia sekarang ni rakaat yang ketiga, dia salat zuhur rakaat ketiga, mana dia kena tambah solat lagi. Dan dia perlu sujud sahwi lah. Tapi kalau dia yakin bahawa dia sudah berada rakaat yang keempat, dia tak perlu tambah, tapi perlu sujud sahwi. Cuma dalam mazhab Syafi'i, sama ada sujud yang melibatkan terlebih rakaat, terlupa, terkurang, boleh dilakukan selepas salam. Tapi pendapat yang lebih rajah di sisi yang ditahqiqkan oleh Ibn Qayyim dalam Zadul Ma'ad, dia berbeza. Kalau sujud sahwi yang melibatkan terkurang, dia sujud selepas solat. Kalau terlebih, kau saya tukar. Kalau terkurang, ia sujud selepas solat. Dalam hadis apa dia? Allahu Akbar, Abdullah bin Buhainah, pernah Nabi SAW solat zuhur 5 rakaat. Kalau ngaji hadis dalam bab masalah sujud sahwi, lalu ditanya, betul ke? Lalu dia pun paling semula lah ke depan, terus sujud sahwi, dan solat tu tidak dilakukan sekali lagi. Jadi terlebih dilakukan di luar solat, terkurang dilakukan sebelum solat. Kata silap itu pandangan Imam Malik, boleh rujuk dalam Zadul Ma'ad. Baik, itu kalau syak dalam ibadat lah. Baik, kalau kita syak dalam menentukan arah kiblat, kita pergi satu tempat tak jumpa masjid, kita kata kita bengkel lagi, tubik waktu, habis waktu solat ni. Kecuali kalau kita ada kosak niat untuk kita jamak takhir. Itu pun timbul soalan, ada orang tanya, seseorang yang nak bermusafir, duduk di rumah lagi, masuk dah waktu zuhur, tapi dia niat nak buat jamak takhir, tak boleh. Tak boleh. Dia kena memulakan perjalanan dalam keadaan dia lebih yakin ada masyakkah yang dia terpaksa menundakan solat pertama ke dalam waktu kedua, jamak takhir. Sebab ikut sunnahnya, apabila dah masuk waktu, seseorang tu memulakan perjalanan dan dia perlu jamak takdim. Takdim maknanya solat asar dalam waktu zuhur, kalau melibatkan asar dengan zuhur. Tapi kalau dia sudah memulakan perjalanannya dan ada masyakkah, maka dia boleh niat untuk solat waktu pertama adalah waktu kedua. Masalah kiblat tadi, kadang-kadang berlaku juga seseorang pergi satu tempat tak jumpa arah kiblat, lalu dia cuba mencarilah arah kiblat. Ini mungkin berlaku kalau orang itu sesak dalam hutan, sesak tak jumpa lama, kita kata orang sesak dia tu biarlah, nak semaya kan, tak? Bagi seorang Muslim yang tetap menjaga perintah agama, sesak dalam hutan pun dia kena salat. Mungkin okey, kalau ada air boleh berwuduk, kalau tak ada air boleh bertayamum. Tinggal lagi nak menentukan arah kiblat, mana utara, selatan, timur, barat tak tahu. Maka dia pun perhati tengok, kalau dia yakin kau inilah kiblat, yakin dah, dia pun salat. Jalan apa sudah jalan, didapati bahawa arah kiblat tadi tak betul. Adakah perlu dia qada balik? Tak perlu. Tak perlu. Itu tak perlu. Kita faham dalam bab masalah syak, dhon, waham. Dan kes ni pernah berlaku kepada Nabi SAW bersama para sahabat. Apabila pada satu malam
sahabat singgah satu tempat, pulang daripada satu ekspedisi jihad, tak pasti solat isya atau solat subuh melibat waktu malam. Lepas naik matahari terbahu tahu esokkan harinya solat yang dilakukan tadi kiblatnya tak betul. Lalu Nabi SAW beritahu solat itu dikira sah berdasarkan kepada ayat walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Sama ada arah timur dan barat itu adalah milik Allah, mana kemana sahaja kamu menghadap di situlah wajah Allah. Wajah Allah dalam ayat ini ditafsirkan oleh Al-Imam Syafi'i dengan maksud kiblat. Kiblat dalam konteks ibadat. Bagi orang yang tak tahu arah kiblat secara tepat, kemana sahaja dia menghadap, maka dikira kiblat baginya, sebab dia tak tahu. Tapi kalau dia tahu, maka dia kena menghadap kiblat yang betul lah. Itu dalam kes orang tak tahu, sebab dia membina keyakinan tu atas dia membina apa dia punya pengetahuan dia tentang arah kiblat tadi berdasarkan rasa syak. Kalau boleh Ustaz, kalau kita saya kena sekali. Saya nak jalan ni. Ya. Saya singgah di masjid. Saya tak tahu arah kiblat. Tiba-tiba sesuai kan. Menghadap lain lah, tidak kiblat betul lah. Ada orang tegur dalam masa kita semaya tak betul dia kiblat. Kalau tegur masa solat kita betul tu. Betul. Kalau betul. Surah ni. Surah ni. Saya masa dalam jalan ni saya tak ikut. Kita tak tahu kan. Ya. Kalau kita ditegur ketika solat, masa tu kita boleh betul. Jadi solat yang hak lepas dah pula rakaat hak lepas dah tadi dikira sah lah. Dikira sah. Kecuali hak taklihnya kalau kita dah diberitahu, kita buat tak reti. Buat cara kita juga. Dia tegur dah, kita buat cara kita juga. Itu tak boleh lah. Sebab telah sampai kepada kita ilmu. Kita dah bahabat ilmu tu. Telah sampai kepada kita pengetahuan tentang arah kiblat yang betul. Tapi kita buat cara apa? Aku semaya dah kau ni. Ya. Lagu ni Ustaz. Kita semaya dah. Kita semaya lepas kita nak kiblat ke situ dah dia kata. Tiba-tiba pakai tak betul dia kiblat ni ikut ni benar kan. Lagu mana kau nak? Kita sesadar solat. Sadar dah. Sekarang aku semaya pula. Kita berada di mana? Di masjid mana? Di masjid lah. Saya pernah di balasan macam ni. Kalau kita sesadar salat, ada ulama mengatakan salat tu dikira sah. Tapi kalau kita nak qada tak kita lah. Seandainya waktu tu masih ada. Itu kalau kita nak ulang balik tadi, itu atas kita lah. Sebenarnya sebab hak yang pertama tadi, bila kita yakin bahawa kiblat tu betul, bukan atas sengaja kita untuk tidak ikut arah kiblat, bukan sengaja pun. Sebab ya sila. Kata mana usaha kita kiblat limit dia. Kita cari kiblat. Setakat dengan bahagia tu jadi kiblat tuan itu mencari setakat. Kiblat, arah kiblat. Setakat yang kita mampu lah. Setakat kita mampu, tak nanti kau kena jalan 2-3 rumah tanya orang semua, ataupun mungkin dalam masjid rasa tak berlaku lagi tu, atau kita singgah masjid tempat mungkin setakat yang boleh menghilangkan keraguan kita yakin, kita rasa hamba pun pernah berlaku juga masa pergi beberapa tahun lepas, lama dah 7-8 tahun lepas, pergi ke Kuantan. Kita singgah di satu tempat di dekat Baluh sebelah Sapa ke Besrah Kuantan tu. Waktu malam kita pun keliru tengok masjid ni kat mana depan. Waktu sudah sembahyang tu baru tahu tak betul lah arah kiblat. Sebenarnya hukum yang asalnya solat tu dikira sah, kecuali kalau kita tahu seperti tadi tengah solat kita kena betul tu. Dia hukumnya sama seperti orang yang dalam kes begini, sama seperti orang yang bertayamum. Orang yang bertayamum lepas sudah solat belaka jumpa air, adakah kita perlu solat balik dengan wudu waktu solat masih ada lagi? Perlu atau tidak? Tak perlu. Tapi kalau nak buat pun boleh. Nak buat pun boleh. Untuk sembahyang kali kedua dengan wuduk tadi dengan tayamum, sebab waktu masih ada, tak habis lagi waktu, tapi boleh. Sebab kita pernah berlaku, dilaporkan kepada Nabi SAW, dua lelaki bermusafir, tak ada air. Salah seorang bertayamum, dua-dua bertayamum, tapi setelah selesai solat dan meneruskan perjalanan, dia jumpa balik air. Salah seorang tu mengulang balik solatnya.
dan salah seorang tidak mengulang solatnya. Nabi kata kepada yang tidak mengulang balik solat memadai dengan tayamum, Nabi kata asabtas sunnah, tindakan kamu mendapati sunnah. Tetapi ada pun yang mengulangi solatnya, maka laka apa dia, kamu mendapat 2 pahala. Laka ajran, kamu dapat ajrani, 2 pahala, ganjaran pahala. Tapi kalau tak ulang pun tak apa, dah dikira memadai. Baik, dengan penjelasan ini dapat dirumuskan bahawa pengetahuan terhadap sesuatu perkara terbahagi kepada 6 bahagian. Oh, banyak pula dah. Ini tadi hak tadilah kita baca tadilah, iaitu ilmu ialah pengetahuan tentang sesuatu dalam bentuk yang sebenar dan pasti. Tu. Ilmu ni sesuatu yang benar dan pasti, yakin. Maknanya ada hujah, ada bukti. Kalau seseorang mendakwa sesuatu tanpa ada hujah, ada rujukan, ada bukti, maka tidak dianggap ilmu. Bila tak dianggap ilmu, maka kalau ilmu telah betul diamalkan, maka tak perlu diamalkan. Ada orang kata dalam WhatsApp gambar satu buku 110 solat sunat. Macam-macam solat sunat, termasuklah solat sunat memudahkan untuk mati. Usalli sunnata tashilil maut. Allah Akbar, mari mana. Semai sunat hari Ashura, semai sunat nisfu Sya'ban. Jadi penulis tu kalau dia tak menyatakan rujukan mari mana punca solat sunat, maka dia telah menyampaikan suatu ilmu yang menimbulkan banyak waham, banyak syak, tapi bukan ilmu yang yakini, ilmu yang qat'i, ilmu yang benar-benar meyakinkan lagi muktamad. Kemudian istilah jahil yang basit, jahil yang mudah, tu tak ada ilmu sikit saja dalam bahagian tertentu. Jahil murakkab ni jahil tak tahu sungguh, dhon sangkaan, waham ragu, dan syak merasa tidak pasti. Wallahu a'lam, kita putih setakat itulah. Kalau ada lagi soalan-soalan lain, ya. Oh, ya mustanya. Bila kita pergi umrah, kita tawaf juga. Ya. Terus ada keduanya. Tawaf sunat ni 70% juga ke atas pun ikut kita. Soalan pertama tawaf wida', lepas tu bila kita pergi umrah. buat tawaf wida'. Perlukah kita buat tawaf wida'? Perlu disunatkan. Apabila kita berada di Mekah, sebab kita masuk bagi seseorang yang tidak sebagai pemandu kereta, mana orang yang kalau orang sentiasa berulang alik Mekah tu, maka tidak disyaratkan bahawa dia masuk ke Mekah dengan niat ihram. Ada kelonggaran. Tapi bagi kita hak jari-jari kita tidak menetap di Mekah, maka disunatkan kita masuk dan kena ihram untuk menunaikan umrah. So lepas tu kita nak tinggalkan Mekah sebab kita bukan penduduk Mekah, maka lebih disunatkan kita wida', walaupun umrah, walaupun baik. Adakah tawaf itu mesti, ya, dia syarat tawaf tak kira untuk umrah ke haji ke, mesti syarat dia 7. 7. Ada setengah pendapat ulama menyatakan kalau kita masuk Masjidil Haram, Masjidil Haram ni tak ada solat tahiyatul masjid asalnya. Jadi sebagai ganti je dia kata buat tawaf sunat. Jadi kita tawaf sunat, kita kata lama ni 7, tak apalah buat 2 je. Dia tak jadi tawaf kalau 2. Dia mesti cukup 7 juga. Okay. Cuma ada pandangan lain kata ada bagi Masjid Haram tu salat tahiyatul masjid. Itu bergantung pada keadaan kita lah. Tapi syarat bagi tawaf dia mesti cukup 7 pusing lah. Cuma ulama berbeza berhubung dengan syarat adakah orang tawaf itu perlu dah keadaan berwuduk. Sebab tawaf ni dibenarkan kita bercakap, boleh kecek masa tawaf, dan tawaf tu dianggap seperti solat. Cuma kita boleh bercakap. Cuma bezanya sebab hadis tu ada mengatakan ia adalah hadis mauquf, satu asar daripada Ibn Abbas. Tapi ada pendapat yang mengatakan disyaratkan bagi tawaf itu berwuduk, ada meletakkan syarat, tidak meletakkan syarat sebegitu. Kalau masa sa'i antara Safa Marwah tak ada ismaya pun tak apa, dikira sah sa'i. Cuma khilafnya masa tawaf. Tapi yang lebih baiknya wuduk lah. Sebab kita nak berzikir, nak baca doa, apa lebih baik berwuduk.
pendapat yang masyhur tempat kita adalah syarat bagi tawaf kena berwuduk lah. Maksud timbul masalah kalau tawaf tepuh orang tina betul nak pakai semaya ke tak? Betul kata kena ambil semaya kebar dah. Untuk kebar. Dia bukan yang Untuk kan ya. bukan yang mana. Masalah talqin masalahnya ada bertanggungjawab nampak yang adalah boleh tak boleh tu mana. Dia ada beberapa pendapat dalam kitab dalam usulul fiqh oleh Wahbah Zahiri ku ada banyak. Dia talqin ada banyak keadaan, banyak situasi. Bergantung kepada keadaan orang itulah. Kalau dia niat dia ikut pandangan lain kerana nak buat mudah-mudah, dipanggil mudah ni tatabbu' ar-rukhas. Nak ambil hak mudah bagi dia, tu tak boleh lah, talfiq tu salah lah. Dalam bab mungkin ialah bagi orang awam yang tidak sampai kepada peringkat mujtahid, tidak sampai peringkat muttabi'. Muttabi' ni ikut pendapat ulama dengan tahu dalil, tapi dia hanya muqallid. Muqallid ni ikut tiru dengan tak tahu hujah dalil. Macam kita ikut mazhab Syafi'i, sebenarnya kita bukan ikut, kita hanya tiru sebab tak tahu hujah. Bagi orang yang tahu hujah dalil dipanggil muttabi', dia ittiba'. Tapi orang hak lebih tinggi ilmunya, dia mampu berijtihad, itu mujtahid. Bagi muqallid, kalau dia tahu satu pendapat itu tidak kuat dan pendapat lain lebih kuat, setelah dia belajar dan dia tahu hujah-hujahnya, maka harus untuk dia talfiq pendapat. Dia ikut pendapat tu. Mungkin ada masalah yang tertentu lah, ada sebab tertentu, sebenarnya boleh, tak ada masalah, boleh. Cuma kalau talak sebab tadi, dia duduk di Malaysia, dia pakai mazhab Syafi'i dalam bab wudu, dalam bab salat, kemudian bila nak nikah dia nak pakai mazhab Hanafi, tak ada wali pun tak apa dia kata. Tina dia kata aku pun setuju nikah denganmu, tapi tak ada wali ni, wali mu'ayyid dia jauh ni. Lepas tu ke mana ni? Tak apa, kita mazhab Hanafi. Itu dia buat talfiq jauh mudah, tu tak boleh, dipanggil lebih kepada tala'ub, nak mempermainkan hukum. Tapi asalnya harus talfiq ni harus boleh. Tidak boleh kita nak hukum secara borong kata tak boleh haram. Dia ada situasi tak boleh, ada situasi yang boleh. Wali raja tu dari mana Ustaz? Wali raja ni, wali hakim ni tadilah dalam situasi seorang wanita yang mungkin tidak diketahui walinya di mana. Kalau wali tu dia tahu duk mana, mungkin dia kata ayah dia ada duk mana, dalam penjara, dan ayah dia dimaklumkan bahawa anak tina dia nak nikah, dan ayah dia kata tak apa, aku izinkan, cukup dah. Ayah tak bui. Ayah tak bui tu. Anak ayah tak belas. Dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Tak boleh. Kalau ayah tak bui, sebab dia wali yang paling tinggi lah, power dia tu paling wali mujbir, yang dia ada hak untuk cuma kalau ada kes di mana kalau waktu tu masalah ayah tak izinkan, kalau ayah tu paksa anak tina dia nikah dengan seorang lelaki yang anak dia tu tak sah hak jantan tu, walaupun dalam mazhab Syafi'i dia kata sah, tapi qaul pendapat lain sebenarnya lebih kuat. Pandangan ulama lain mengatakan anak tina tu ada hak untuk dia menyatakan keinginan dia bahawa dia tak sah hak ni, dia tak kena hak ni, walaupun ayah dia paksa. Maknanya perlu dia ambil kira pandangan dia. Kalau kena aja dia orang tak kena. Itu masalah. Kau jago. Kalau tak nikah dah sorry. Okey. Mana dia sebab dia kali siap dah Dia gini kaedahnya, kalau dia kena tengok dari segi masalah diniyah, masalah agama. Kalau ayah dia kata dia tak kena dengan calon dia punya menantu dia, dengan sebab calon menantu ni orang yang qillatud din, kurang agama. Jadi orang tak kurang agama ni bukan bermakna kurang ilmu. Kurang ilmu tu satu-satu tajuk lain. Kurang agama ni mana orang yang tidak cara semaya masjid pun tak, itu maknanya tak ambil berat urusan agama, maka dia ada alasan yang kukuh untuk menolak cadangan anak perempuan dia tadi. Sebab Nabi SAW menyatakan idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu, apabila datang kepada kamu seorang lelaki yang kamu redha akhlak dan agamanya, maka fazawwijuhu, kawinkan dia dengan anak perempuan kamu. Kalau mari seorang lelaki yang minta anak tina kita pun kena agama dia, akhlak dia, tanpa kita
Mungkin setengah tu memilih mungkin jaga apa, gaji berapa. Banyak orang pendapatan. Itu hak dia. Tapi syarat utama melihat kepada akhlak dan juga agamanya. Maknanya kalau tidak dikahwinkan illa tafa'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Kalau tidak dinikahkan juga akan berlaku satu fitnah dan kerosakan yang besar. Tapi kena bincang molek masalah ni, kena berbincang lah. Jangan masing-masing kerah. Kalau si bapa ni ada alasan untuk menolak, maka dia kena ada hujah. Tapi kalau si anak perempuan pula tak mahu terima dengan calon suami yang dipilih oleh ayah dia, maka kena bincang juga. Tapi sebenarnya saya lebih boleh pegang kepada pendapat yang mengatakan bahawa anak perempuan tak boleh dipaksa. Sebab kita tak mahu lepas tu timbul kerosakan. Kalau ayah dia kata, oh dia sebagai wali pun juga dia boleh paksa, maka nikah kahwin itu sah. Tapi apa yang berlaku ialah risiko lepas tu nikah semata cerah. Masa kahwin saya keluarga dekat saya dah anjurkan kami kahwin dengan keluarga dekat tidak digalakkan dalam agama. Harus boleh tapi tidak digalakkan. Tidak digalakkan. Itulah. Bukan mana hukum tu haram, tak digalakkan. Macam nikah dengan sepupu apa ya? Masalah ni kata ni macam asal merah kan. Asal merah dulu proses pembuatan nak ambil timur semaya ni kan. Ya. Mana jumpa dengan Allah tak di sirah mentah dia. Lepas tu dia katakan kita antikat lagu tu dia kata api lah mana. Mana tu ada tepat dia. Ada orang yang dikejek lagi. Ya, masalah iman, kufur, kafir ni tak boleh main-main gitu. Memang Nabi naik ke Sidratul Muntaha terima solat. Maksud dia gini, maknanya Allah Ta'ala tu tepat dia kata gitu. Adakah orang yang beriktikad sifat fauqiyah, sifat ulu bagi Allah dengan maksud Allah Ta'ala bertempat? Ini masalah ilmu kalam sebenarnya. Perbahasan itu dia hanya wujud selepas kemunculan Mu'tazilah. Memang ahli sunnah kalau tengok zaman-zaman sebelumnya, sebelum kurung ketiga lah, sebelum kurung ketiga ke-4, kalau nak bila ulama lah, tokoh-tokoh ulama termasuk al-a'immatul arba'ah, imam mazhab termasuk Sufyan bin Uyainah, Sufyan al-Thawri, Sa'id al-Musayyab, Imam al-Auza'i, apa dia lagi, Allah ramai lagi, Al-Laits bin Sa'ad. Semua ulama-ulama itu meyakini sifat istiwa'nya Allah di atas arash, sifat tingginya Allah pada makhluk bila kaif, tanpa kaifiyah. Dan ia tidak boleh difahami dengan maksud bahawa itu meletakkan tempat. Sebab alam ni dari segi pandangnya dia ada dua. Yusuf Qaradawi kata alam ni dua, alam atas, alam bawah. Alam al-ulu al-alawi dengan alam ad-dunu, rendah. Dan tidak boleh untuk kita menisbahkan bagi Allah sifat rendah kecuali sifat tinggi, sifat ketinggian bagi Allah. Dan di atas Allah tidak ada yang lain. Dan itu diakui oleh Nabi sendiri dalam doa dia, Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'. Engkau lah ya Allah yang terawal, tidak ada sebelumnya. Wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'. Wa antal zahiru wa antal zahiru falaysa fawqaka syai'. Engkau lah yang zahir dan tidak ada yang di atasmu. Allah Ta'ala di atas sekalian makhluknya. Dan makhluk yang paling tinggi adalah arash, di atas langit ke-7, Sidratul Muntaha, di bawah arash. Allah fawqal arsh. Tapi bukan difahami bahawa Allah Ta'ala bertempat. Tidak begitu. Sebab tempat itu dari segi ukuran akal kita. Tapi bila masuk perbahasan golongan Jahmiyah dan Mu'tazilah, dia kata mengisbatkan sifat istiwa dan terke atas bagi Allah, bermakna mengisbatkan tepat. Maka ahli sunnah sebenarnya di kalangan manhaj tidak faham begitu. Sebab tu kita tak boleh mudah nak hukum. Sebab ini takwilan, tafsir ijtihad ulama. Yang kita ketahui tak ada pun ulama-ulama salah yang menetapkan sifat ulu lalu dia mengatakan bahawasanya Allah Ta'ala itu dengan maksud berhajat kepada tempat dalam konteks yang makhluk lain. Itu banyak yang menukilkan pandangan daripada Abdul Qahir Al-Baghdani dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq, bahawasanya Allah Ta'ala itu tidak boleh nisbahkan baginya tempat, tidak di luar alam, tidak di dalam alam. Itu perbahasan falsafah tu kita kata, bahasa ilmu kalam.
cukup mengatakan Allah Ta'ala di atas sekalian makhluknya, cukup sekatu. Macam mana kita nak faham? Tak boleh bahas. Sebab kalau kita tengok nas-nas Quran dengan jelas bahawasanya Al-Quran itu diturunkan daripada sisi Allah. Turun ni kita faham daripada atas ke bawah dari segi bahasa. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, kami turunkan Quran pada malam Qadar. Allah Ta'ala turunkan, mana Allah Ta'ala di atas. Sebab tak boleh difahami dari segi bahasa. Turun tu daripada bawah ke atas, itu naik. Turun daripada atas, min fawq ila tahta, atas bawah itu turun. Sebab itu dalam Mi'raj mana naik? Macam merah dulu. Atau gimana-mana. Kalau nak pegang dengan pandangan golongan Jahmiyah yang mengatakan Allah Ta'ala pada zatnya ada di mana-mana, apa perlu Nabi di Mi'raj ke langit untuk terima solat? Kita bahas itu ada di mana-mana. Itu mana-mana segi ilmu. Kena rujuk adalah ayat ke-4 surah Al-Hadid. Dan surah Al-Hadid itu di antara ayat yang mengisbatkan dua sifat istiwa bagi Allah di atas arsy dan sifat ilmu Allah bersama dengan makhluknya. Allah Ta'ala dialah huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayamin thumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah Ta'ala bersama dengan kamu di mana sahaja kamu berada. Maksud bersama di sini ma'iyah ilmiyah, bersama pada ilmunya, bukan bersama dari segi zatnya, tidak. Okey, soal lagi lah soalan. Silakan. Setakat yang hamba boleh lah. Itu ijtihad ulama antara kita menaruh sangka baik kepada ulama-ulama terkemudian, ulama khalaf. Dia ulama khalaf ni ramai di kalangan Asy-Syafi'iyah, ulama-ulama Syafi'i ramai. Sebab di zaman dia ada keperluan untuk mereka melakukan takwilan pada beberapa ayat-ayat sifat yang ulama salaf tidak takwil. Sebenarnya takwil ni ada banyak kategori, banyak bahagian. Kalau takwil itu dengan maksud tafsir, itu dibolehkan. Takwil dengan maksud mengetahui hakikat sesuatu perkara, boleh juga. Tapi takwil yang ditolak oleh ulama salaf adalah takwil dengan maksud sarful lafzi an madlulihi, memalingkan lafaz daripada asal bentuknya. Itu takwil yang tak dibolehkan, takwil yang tidak memenuhi syarat. Contohnya ulama-ulama khalaf ramai yang mentakwilkan istiwanya Allah di atas arasy dengan maksud istaula. Perkataan ayat yang berbunyi Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa ditakwil dengan nama istaula ditambah dengan lam. Itu pandangan daripada Mu'tazilah yang asalnya mari daripada Jahmiyah. Asas silahnya. Tapi itu satu takwilan yang sebenarnya menyalahi kaedah bahasa Arab. Dan ada kalau ulama yang tegas mata Asy-Syanqiti sendiri, Al-Muhammad Amin Syanqiti dalam Adwaul Bayan, dia kata ini suatu tala'ub. Ini bukan takwil, ini main-main, dia kata. Mempermainkan ayat Allah. Cuma kita menaruh husnuzan, sangka baik kepada ulama khalaf yang mentakwil kan. Sebab dia mengambil kira zaman dia, keperluan untuk takwil itu. Sebab tu benda ni kalau tarjih ramai. Hasan Al-Banna sendiri pun dalam usul 20 usul 20, dia kata perbahasa ulama tentang ayat sifat nah sifat sesuatu yang diketahui, tetapi kita lebih mentarjihkan pandangan as-salaf yang mereka mengisbatkan sifat Allah tanpa takwil, tanpa ta'til, tanpa takyif, tanpa tashbih. Cukup kita mengatakan amanna bihi kullum min indi rabbina. Kami beriman dengannya sebab semua itu daripada Allah. Tapi bagaimana kaifiat bagi sifat itu tafwid, kita serah kepada Allah. Sebab generasi salaf di kalangan sahabat dan ulama-ulama terawal, mereka memahami sifat itu dari sudut bahasa, tetapi di sisi Allah dia lebih tahu kaifiatnya. Kaifiatnya tak tahu. Cuma ulama khalaf kita mengatakan itu ijtihad dia. Kalau ijtihad dia betul, maka ada pahala. Tapi kalau ijtihad dia salah, mereka dimaafkan. Sebab itu berlaku dalam sejarah kajian menunjukkan tidak ada seorang ulama yang berpegang kepada manhaj khalaf tiba-tiba kembali manhaj yang berpegang kepada manhaj salaf, tarik balik dan kembali kepada manhaj, tak berlaku.
Tetapi ramai di kalangan ulama khalaf seperti soalan tadi yang kembali kepada ulama manhaj ulama salaf. Contohnya Al-Imam Al-Baqilani, Al-Imam Al-Juwaini yang dikenali sebagai Imamul Haramain, Al-Imam Al-Ghazali sendiri. Imam Ghazali sendiri. Cara kalau kita ni Imam Ghazali kita tahu kita Ihya-nya, Ihya Ulumuddin. Banyak lagi kitab dia hak lain. Cuba tengok kitab-kitab hak lain. Iljamul Awan an Ilmil Kalam, Tahafat Al-Falasafah. Bahawasanya manhaj yang sebenar dia kembali kepada manhaj as-salaf. Itu dia mengisbatkan semua sifat yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran, walaupun kita tahu manhaj khalaf yang kalau yang banyak dipelopori kalau sama sekali oleh Asy'ariyah dan Maturidiyah. Sebenarnya Asy'ariyah Maturidiyah ni banyak ambil daripada pandangan Abu Hasan Asy'ari pada bahagian kedua. Khalaf sekarang banyak sekarang ni kalau sekitar Nusantara ni adalah mazhab Asy'ariyah. Mazhab Asy'ariyah dalam akidah itu merujuk kepada pengikut ulama-ulama yang ikut Abu Hasan Al-Asy'ari. Tapi kalau tengok sejarah Abu Hasan Asy'ari, dia ada 3 peringkat. Peringkat pertama, selama 40 tahun dia ikut Mu'tazilah. Ketika dia berguru dengan Abu Ali Al-Jubai, ayah tiri dia. Kemudian dia ikut manhaj Al-Kulabiyah, Ibn Kulab. Ibn Kulab ni hampir kepada salaf, tapi ada beberapa sifat dia tak terima. Dia mengisbatkan nama, tetapi dia mengisbatkan setengah sifat, tidak semua sifat. Dia hanya ambil nama Allah. Tapi kalau Jahmiyah berat lagi. Jahmiyah dia tidak mengisbatkan mana-mana sifat dan bagi Allah kecuali sifat wujud, sehingga Jahmiyah mengatakan Allah Ta'ala tidak mendengar, tidak melihat. Itu lagi berat. Dia takwil pula sifat mendengar, melihat Allah dengan maksud lain. Dia kata sifat Allah sifat wujud sahaja, sehingga dianggap Allah Ta'ala suatu zat yang tidak ada sifat baginya. Itu berat lagi Jahmiyah. Tapi Abu Hasan Asy'ari peringkat kedua Kulabiyah, kemudian peringkat ketiga barulah ikut manhaj as-salaf. Tapi pengikut-pengikut dia masih ikut manhaj dia yang kedua dan yang pertama. Itu yang berlaku. Sebab tu kalau seseorang itu mengatakan, ini banyak sekali yang berlaku, dia kata mazhab Ahlussunnah yang sebenar mazhab Asy'ariyah. Kita mengatakan iya, kalaulah yang dikatakan Asy'ariyah ikut manhaj Abu Hasan Asy'ari pada period yang ketiga, bukan period yang pertama, bukan period yang kedua, yang pertama atau yang kedua, tapi yang ketiga. Tapi istilah Asy'ariyah sendiri muncul selepas kurun keempat. Kalau dikatakan mereka itulah ahli sunnah yang sebenar, bagaimana dengan imam yang sebelum kurun keempat? Bagaimana dengan sahabat Nabi? Adakah mereka bukan ahli sunnah? Bagaimana dengan Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Malik? Adakah mereka bukan ahli sunnah? Sebab mereka ni zaman kurung ke berapa? Kurung ketiga. Syafi'i kurung ketiga. Hak paling akhir sekali Imam Ahmad bin Hanbal 241 dia meninggal. Mana awal pertengahan kurung ketiga. Asy'ariyah ni selepas kurung keempat. Sebab Abu Hasan Asy'ari meninggal 324 Hijrah. Jadi Asy'ariyah muncul selepas 324. Mana mungkin dinisbahkan ahli sunnah wal jamaah yang sebenar kepada Asy'ariyah pada kurun keempat. Jadi umat Islam kurun pertama kedua mazhab apa dia? Hujah ni sebenarnya menjadi suatu modal kepada Syiah. Syiah kata kami lebih senior lagi. Dia kata kita lebih senior lagi sebab kita lebih awal lagi. Dia kata kamu kurun keempat baru jadi ahli sunnah, aku awal lagi. Sebab tu puati kalau banyak orang yang mendakwa benda ni, rupanya dia adalah kait-kait sikit dengan Syiah ada. Kita nak tuduh secara total pun tak berani juga. Tapi ada juga. Tapi ini sebuah kepada ulama khalaf, maka kita mengenal sangka baik di sisi Allah, mereka telah berijtihad. Kalau salah di sisi agama, mereka dimaafkan tu. Tapi bagi kita yang tahu, lebih baik kita memilih manhaj as-salaf. Bagi tuan-tuan yang masih keliru, saya syorkan belilah buku yang ditulis oleh Dr. Yusuf Qardawi. Ada telah diterjemah tu. Antara salah dan khalaf. Terbit terbaru oleh PTS. Buku tentang dunia pemikiran Al-Qardawi, tajuk Antara Salah dan Khalaf. Ada di Syarikat Muda Osman ada. Tapi dia tapi bagi orang yang tak setuju dengan Yusuf Qardawi, gitulah dia kata lain pula. Wallahu a'lam. Tak ya, dia tak timbul salah-salah.
Sebab salah dari buku Wahabi. Dia tak memikir salafi ni. Dia pun situ. Sebenarnya istilah Wahabi ini tidak wujud. Salah tu telah wujud sebelum munculnya Muhammad Abdul Wahab tu. Salah kalah ni dah wujud dah sebelum tu. Tapi oleh kerana mereka tidak faham hak asal, hak salah tu, dia cuba tutup, dia cuba cun istilah baru, menganggap seolah benda ni benda baru. Sebenarnya kaedah sifat 20 ni kalau kaji 7 je sebenarnya. Dia isbatkan 7 sifat. 7 sifat ya. Hak 13 lagi tu dia tambahan sebagai kaunuhu tu. Kenapa pula wujud? Lepas tu untuk ialah dalam peribahasa ilmu kalam, antara 20 sifat tu dia bahagi ada sifat nafsiyah, sifat ma'ani, sifat salbiyah. Itu dari segi teori tu, teori cara ngaji. Sebenarnya hak asalnya tidak sepayah tu. Saya pun tak fikir bahawa Nabi ajar kepada para sahabat ada sifat Allah, sifat nafsiyah, sifat ma'ani, sifat Selagi takluk untuk dia. supaya itu istilah dalam ilmu kalam tu. Tu istilah tu hak mai daripada ilmu kalam kan. Ada kadang-kadang orang tanya dah sebelum ni berhubung dengan sifat 20. Saya kata bagi yang dah belajar tu tak apalah, sebab sifat 20 tu sebahagian daripada sifat Allah, tapi tidak mencukupi. Itu je kita boleh jawab. Tidak memadai untuk seseorang itu faham sifat Allah dengan hanya sifat 20. Ada setengah pada nak ngaji banyak-banyak pada hak ni dia kata. Tak apa, bagi demo hak nak ngaji sekarang ni dipersilakan. Kita kata kita nak belajar lagi hak lain kata. Ilmu ni tak ada limit, tak ada batasan. Tapi masalahnya adakah seseorang itu benar-benar kenal Allah dengan cara tu, itu terpulang kepada dia lah. Ada zaman belajar dulu, ada seorang kawan daripada Penang. Kawan tu dia belajar di satu pondok, tak ingat pondok apa di Penang. Dia kata anak murid tu tanya Tok Guru, kawan dia lah. Dia kata setelah ngaji habis sifat 20 tanya, Tok Guru, dia kata Allah Ta'ala ni jantan ke betina? Tok Guru kata, awak hampir tanya aku lagu tu no? Hang ni cakap dah betul-betul. Dia kata, betul ni, saya tak faham. Jadi rupanya hak dia ngaji tu dia tak faham lah. Dia tak faham maksud mukhalafatuhu lil hawadith. Sebab dalam Quran hanya disebut Allah Ta'ala laisa kamithlihi syai'un, tidak menyerupai, menyamai sesuatu. Cuma dalam keadaan sifat 20 dia mari dalam istilah dipanggil mukhalafatuhu lil hawadith. Dia bahas pula kenapa tak kata mukhalafatuhu lil makhluqa lil hawadith. Kalau orang ada pengalaman ngaji dia tahu lah tu. Allah Ta'ala itu bersifat wujud. Wujud artinya ada lawannya, tiada mustahilah, tiada ada pun dalilnya wujudnya Allah Ta'ala sekalian ini akan wujud dalilnya. Cara mengapa tu? Dia tak ada skrip dia tu. Kurang lemah. Kurang lemah lagi. Ada lagi 10.30 dah ni. Ya, saya lagi. Tafsir ayat. Ya. Talfiq. Dia belajar nas dan dalil. Ya. Dan ismail kalau tu solat. Ya. Dia nak talfiq dan ismail. Masuk mazhab dan ismail. Boleh tak? Dia tak adilah masalah gini. Dia apa keperluan untuk dia talfiq tadi. Dia melihat kepada keperluan. Kalau tak ada keperluan, seseorang itu memadai untuk diikut, asalnya memadai untuk diikut satu pendapat ya. Sebab asal talfiq ni merujuk kepada orang yang ikut satu pendapat tanpa dia mengetahui dalilnya. Tanpa dia mengetahui. Kalau dia hanya tahu satu cukup memadai dah. Itu dah memadai dah. Dia tidak ditaklifkan untuk dia tahu banyak. Tapi kalau dia belajar dan dia tahu dalil dan dia ikut orang lain, maka dia dah terkeluar daripada istilah talfiq. Bila dia dah tahu dalil, dia nak ikut dalil lebih sahih, sebenarnya tindakan dia tu bukan talfiq dah. Bukan talfiq dah. Sebab talfiq ni nisbah kepada muqallid. Muqallid mana orang yang taklid satu pendapat tanpa tahu dah dalil. Tapi kalau dia ikut pendapat lain yang diyakini lebih kuat, lebih sahih dan dia tahu, itu dia dah masuk peringkat dia mutabik dalam kes tu. Bukan talfiq dah. Sebab tu kalau ni nak talfiq kena tengok atas maslahah macam talfiq orang Mekah ambil semaya ikut mazhab Hanafi ke apa. Itu mungkin atas maslahah supaya tidak batal wuduk.
Tapi sebenarnya dalam kes tadi, kalau dia dah tahu dalil, dia dah keluar daripada ta'rif talfiq itu sendiri. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.